Selamat pagi murid-murid tahun 4. Jadi hari ini kita teruskan dengan subjek RBT tahun 4 unit 1 keselamatan bengkel, di mana kita sambung pembelajaran kita tentang peraturan keselamatan alatan dan peraturan keselamatan bahan. Jadi untuk itu murid boleh rujuk buku teks muka surat 6 hingga 12. Baik, terdapat beberapa peraturan keselamatan alatan yang murid-murid perlu patuhi semasa berada di dalam bengkel. Jadi untuk itu, cikgu mahu murid-murid buka buku teks muka surat 6, di mana di sini adalah gambar beberapa alatan yang ada di dalam bengkel RBT. Jadi kalau kita lihat di sini ada 7 peraturan keselamatan yang perlu dipatuhi. Antaranya yang pertama, mari kita baca bersama-sama. Murid perlu bertanya dan minta tunjuk ajar guru sebelum menggunakan alatan. Okey, sekiranya menggunakan alatan, kita perlu berhati-hati dan gunakan alatan dengan cara yang betul. Jadi untuk alatan yang hilang atau rosak, murid-murid perlu laporkan segera kepada guru dan dilarang bermain dan bergurau semasa menggunakan alatan tersebut kerana khawatir bimbang akan kecederaan. Dan sekiranya telah menggunakan alatan tersebut, murid-murid perlu bersihkan alatan dan simpannya di tempatnya semula setelah digunakan. Baik, sekarang kita lihat kepada peraturan seterusnya, iaitu peraturan keselamatan bahan. Untuk itu, murid-murid buka page sebelah, iaitu muka surat 7. Apa itu peraturan keselamatan bahan? Peraturan keselamatan bahan perlu dipatuhi kerana terdapat pelbagai bahan yang mudah terbakar, mudah rosak dan berbahaya. Apa itu bahan? Di dalam setiap bengkel ataupun makmal di sekolah terdapat bahan yang perlu murid-murid ketahui. Sebagai contoh, di dalam bengkel RBT kita ada bahan seperti gam, skru, gam-gam uhu, skru, ataupun dari untuk pertanian kita ada baja dan sebagainya, biji benih. Jadi yang paling mudah untuk kita lihat ialah peti pertolongan cemas. Ini antara bahan-bahannya yang ada di dalam peti pertolongan cemas. Jadi bahan-bahan ni memang ianya ada yang mudah terbakar, mudah rosak seperti gam uhu kan. Kalau kita tak tutup elok-elok selepas digunakan, gam tersebut akan rosak ataupun berbahaya. Dari segi ubat-ubatan di dalam peti pertolongan cemas ataupun bahan-bahan lain di dalam bengkel ada yang berbahaya. Jadi apakah peraturan yang perlu dipatuhi? Mari kita baca sama-sama. Yang pertama, kita perlu bertanyakan cara penggunaan bahan yang betul kepada guru. Dan perlu simpan bahan yang berbahaya dan mudah terbakar di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa menggunakan bahan yang berbahaya. Okey, gunakan bahan dengan berhemah dan cermat, dan sekiranya tertumpah di lantai ataupun di atas meja perlu bersihkan dengan segera, dan akhir sekali simpan bahan yang mudah rosak di tempat yang sesuai. Baik, seterusnya kita lihat buku teks muka surat 7 juga lagi, iaitu simbol dan tanda keselamatan. Okey, apa itu simbol dan tanda keselamatan? Ia merupakan lambang atau pernyataan yang mana ia memberikan peringatan tentang bahaya yang mungkin berlaku sekiranya tidak dipatuhi. Okey, sebelum tu ini adalah contoh-contoh simbol dan tanda keselamatan, ataupun banyak lagi kan simbol dan tanda keselamatan yang kita boleh jumpa di sekeliling kita. Sebenarnya simbol dan tanda keselamatan mempunyai maksud yang berbeza mengikut warna. Jadi mari kita lihat satu persatu. Warna merah membawa maksud kepada larangan, sebagai contoh pemadam api. Warna kuning ialah perhatian, amaran, waspada, potensi bahaya. Ini contoh warna kuning. Ditulis apa ni? Bahan mudah terbakar. Seterusnya ialah warna hijau. Warna hijau bermaksud zon aman ataupun pertolongan pertama. Ini dia bantu kita laluan keluar masa kecemasan ditunjuk. Warna biru wajib dipatuhi dan warna putih pula membawa maksud kepada informasi umum. Seterusnya mari kita lihat simbol dan tanda keselamatan. Ini contoh-contoh lain simbol dan tanda keselamatan. Kita ada tempat berkumpul, kawasan berkumpul apabila berlakunya kecemasan, lantai licin. Kalau warna putih seperti ini, jagalah kebersihan, sentiasa menjaga kebersihan. Selalu kita nampak kan di
di mana-mana, di kelas, di bilik-bilik, di sekolah kita. Kadang-kadang ada juga di pasar raya kan. Kalau kita pergi pasar raya, kita jumpa tanda-tanda macam ni. Lantai licin di berhampiran tandas. Laluan keluar ni selalu ada di tangga-tangga kecemasan. Okey, warna kuning yang tadi kita lihat ni bahan mudah terbakar. Yang ni pun kita selalu jumpa kawasan larangan merokok, dan ada juga kita jumpa utamakan keselamatan, di mana ia membawa maksud sentiasa mengutamakan keselamatan ketika berada di kawasan ini. Okey. Mari kita lihat apa yang perlu kita buat sekiranya berlaku kemalangan. Kadang-kadang walaupun kita dah ikut arahan guru, dah bertanya guru sebelum menggunakan alatan atau bahan, tetapi akan juga berlaku kemalangan. Okey, apa yang perlu kita lakukan? Sekiranya berlaku kemalangan, kita perlu memberitahu guru dengan segera. Dan kita perlu membantu guru dengan memberikan rawatan awal kepada rakan-rakan kita ataupun diri kita sendiri yang mengalami kemalangan. Okey, kita lihat sekali imbas bagaimana mahu merawat luka yang melecur. Okey, yang pertama, murid perlu siram kawasan yang melecur di bawah aliran air. Yang kedua, sapukan krim atau lotion yang sesuai untuk merawat kelecuran. Dan yang ketiga, sekiranya kita dah beri rawatan awal, okey, boleh bawa berjumpa dengan pegawai perubatan dengan segera. Yang ni ada di buku teks 9. Okey, sekiranya terkena renjatan elektrik. Ini lebih bahaya ya. Ini memang perlu beritahu guru. Okey, yang pertama, jangan sentuh mangsa. Yang kedua, alihkan mangsa daripada punca renjatan menggunakan bahan penebat, bukan bahan logam ya, sebab elektrik dia ada aliran, kita gunakan bahan penebat seperti kayu atau tali pinggang. Dan yang ketiga, rehatkan masa di tempat yang selesa dan dapatkan bantuan. Okey. Apa pula berlaku sekiranya kita abaikan keselamatan? Ada kesan yang boleh terjadi jika kita mengabaikan keselamatan di bengkel. Apa berlaku? Agak-agak apa berlaku pada murid-murid ini? Murid-murid di sini. Okey, mari kita tengok. Sekiranya masuk bengkel tanpa kebenaran guru, kesannya apa? Boleh berlaku kecederaan atau kehilangan barang semasa ketiadaan guru. Yang ni bahan tertumpah di atas lantai kan. Yang kedua, membawa beg masuk ke dalam bengkel. Okey, untuk makluman murid, kita tidak bawa beg ya masuk ke dalam bengkel. Kerana apa? Kerana ruang kerja ataupun bengkel akan menjadi sempit dan menghalang laluan. Ini boleh memudahkan untuk murid mendapat kemalangan ya. Kalau ada beg di tepi-tepi, kamu mahu lalu dan tiba-tiba kamu terlanggar beg dan jatuh. Kalau kamu bawa alatan yang tajam, itu dah boleh membawa kemalangan bukan sahaja kepada diri kamu tetapi rakan-rakan. Okey, seterusnya, kalau kita tidak membuka pintu dan tingkap pada bengkel, apa jadi? Tiada pengudaraan yang baik dan pencahayaan yang tidak cukup ya. Okey, seterusnya, menggunakan bahan tanpa berhemah. Maksudnya menggunakan bahan dengan tidak berhati-hati ataupun tidak cara yang betul. Mungkin boleh berlakunya pembaziran. Macam ni. Mungkin bahan yang diperlukan hanya 1 biji carrot ataupun lobak, tapi dia gunakan banyak. Jadi berlaku pembaziran di sini. Baik, cikgu rasa sekian untuk minggu ini pembelajaran kita. Jadi untuk tugasan, cikgu ada 2 tugasan untuk murid pada minggu ini. Yang pertama, cikgu nak murid salin jadual maksud warna dan simbol yang kita belajar tadi. Simbol tanda keselamatan tu, rujuk buku teks muka surat 7, dan cikgu nak murid lukis contoh simbol dan tanda keselamatan. Kita ada beberapa simbol dan tanda keselamatan. Ini boleh rujuk buku teks muka surat 8. Jadi insya-Allah kita akan berjumpa lagi di minggu hadapan.